Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kami akan membentangkan mengenai tugasan 2 pensejarahan Malaysia dari perspektif penulisan kolonial. Tugasan ini merupakan tugasan berkumpulan bagi subjek pensejarahan Malaysia bagi kod SJHK 3193. Kita beralih pula kepada penghargaan. Terlebih dahulu, kami merakamkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya kami dapat menyelesaikan tugasan ini. Kami juga ingin berterima kasih kepada individu-individu yang telah banyak membantu dan berkongsi pendapat dalam menyelesaikan tugasan ini. Akhir sekali, tidak dilupa, kami turut berbesar hati untuk memberi penghargaan yang tidak terhingga kepada pendidik kami pada semester ini, iaitu Dr. Yusri bin A. Ghani yang telah banyak membantu dengan memberi pelbagai tunjuk ajar dan panduan dalam menjayakan tugasan ini. Semoga Allah membalas jasa murni doktor dalam membimbing setiap pelajar, insya-Allah. Baiklah, ahli kumpulan kami terdiri daripada 4 orang ahli, iaitu yang pertama Nurul Ashikin binti Jasni, yang kedua Nurin Fatihah binti Zulhadfi, yang ketiga Nurul Shazlin binti Azhar, dan yang terakhir Wan Nur Fatin Munirah binti Wan Muhammad Nizam. Soalan yang telah diamanahkan untuk kumpulan kami meliputi merujuk kepada tokoh penulis barat di Malaysia seperti R.O. Winstead dan R.J. Wilkinson, bincangkan corak pensejarahan Malaysia daripada perspektif penulisan kolonial. Isi kandungan: kami telah memecahkan setiap bahagian dalam tugasan 2 kepada 4 bahagian, iaitu yang pertama pengenalan, yang kedua corak penulisan R.O. Winstead, yang ketiga corak penulisan R.J. Wilkinson, dan yang terakhir ialah penutup ataupun kesimpulan. Pengenalan: kewujudan penulisan telah membantu manusia dalam pelbagai keadaan seperti menjalankan komunikasi, menggambarkan sesuatu keadaan dan mengetahui sejarah dahulu kala. Sebuah karya penulisan membolehkan seseorang individu mengetahui keadaan sesebuah perkara di samping menambah pengetahuan mereka dengan lebih mendalam. Penyataan ini telah dihuraikan oleh Handayani et al. Pada tahun 2020. Oleh itu, kehadiran sejarawan barat telah memberi pelbagai impak yang besar kepada masyarakat kita dalam mengenali keadaan tanah Melayu pada zaman dahulu. Melalui penulisan yang dihasilkan oleh mereka, masyarakat kita juga mampu mendalami mengenai corak penulisan yang sering diketengahkan oleh setiap sejarawan barat, iaitu kebanyakannya mengenai kolonial barat. Baiklah, sekarang kita akan masuk pula kepada R.O. Winstead. Richard Ola Winstead atau lebih dikenali sebagai R.O. Winstead merupakan seorang pegawai kolonial British di tanah Melayu dan orientalis barat yang terkemuka. Beliau telah lahir pada tanggal 2 Ogos 1878 di kota Oxford, England. Beliau juga telah mendapatkan pendidikan di Maclaren College, School dan New College, Oxford. Ketika beliau menuntut ilmu di New College, Oxford, R.O. Winstead ini telah mengambil kursus metafizik dan undang-undang sebagai subjek utama dalam pembelajaran beliau selama setahun di universiti yang sama. Untuk pengetahuan semua, R.O. Winstead juga telah menyandang pelbagai jawatan semasa beliau berada dalam perkhidmatan awam Melayu di tanah Melayu. Antara jawatan yang disandang adalah Pegawai Permulaan di Perak 1902, Pegawai Daerah Kuala Pilah 1912, Pegawai Pejabat Pelajaran 1916, Pengarah Pelajaran bagi Negeri-Negeri Selat dan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu 1924, Presiden Raffles College Singapura 1928, Penasihat Johor 1931. Selepas beliau pencen daripada Perkhidmatan Awam Melayu, beliau telah dilantik sebagai pensyarah, pembaca dan kemudian dilantik sebagai Honorary Fellow dalam kajian bahasa Melayu di School of Oriental Studies. Beliau juga dilantik sebagai ahli Badan Pentadbiran pada 1939 hingga 1959, ahli jawatan kuasa penasihat pejabat tanah jajahan kategori pendidikan 1936 hingga 1939, Presiden Royal Aesthetic Society 1947, serta berkhidmat di British Academy dan
dan ahli kehormat bagi South Asia Institute, Royal Batavian Society dan di Corn Institute War Taladan Wakanda. Sepanjang perkhidmatannya di tanah Melayu, beliau merupakan seorang orientalis yang sangat profilik dan memainkan peranan penting dalam kajian dan penulisannya berkaitan tanah Melayu. Tidak mustahil apabila seseorang itu sudah lama merantau di negeri orang, tidak meninggalkan apa-apa sumbangan. Betul atau tidak semua? R.O. Winstedt juga telah meninggalkan beberapa sumbangan dengan kajian dan tulisan yang pernah dihasilkannya. Antaranya adalah 9 buah kamus, 9 buah buku Nahu Bahasa Melayu, 6 buah buku sejarah, 11 buah buku teks hikayat dan sastra lisan Melayu, sebuah buku analisis ilmiah evolusi sastra Melayu, 23 buah rencana etnografi. Di sini saya sertakan juga contoh kajian dan penulisan yang dihasilkan oleh beliau. Pertama, menyelenggara Misa Melayu karangan Raja Chulan 1919 iaitu sumber persejarahan tradisional Melayu Perak. Kedua, Melaya The Straits Statements and the Federate and Under-Federate Malay States 1923 yang berkait dengan negeri-negeri Selat, negeri-negeri Melayu bersekutu dan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Ketiga, A History of Perak 1934 yang berkait dengan sejarah Perak. Winstedt juga banyak memberikan pandangan dan pendapat beliau tentang persejarahan di Malaysia dan dapat diteliti hingga ke hari ini. Antara pandangan beliau yang diutarakan adalah pandangan terhadap kesusastraan Melayu. Baiklah, semasa beliau menetap di tanah Melayu, beliau telah menghasilkan sebuah kajian berkenaan analisis kesusastraan Melayu yang bertajuk A History of Classical Malay Literature. Daripada kajian yang dihasilkan, beliau telah mengelaskan kesemua sastra Melayu kepada beberapa bahagian tertentu, iaitu sastra rakyat, sastra Melayu zaman Hindu, sastra Melayu berunsur Jawa, sastra Melayu transisi hidup kepada Islam, sastra legenda Muslim, cerita-cerita bersumberkan Muslim, hukum kanun dan puisi Melayu yang merangkumi bahasa berirama, syair dan pantun. Bukan itu sahaja, menurut pandangan yang dikemukakan oleh beliau, hikayat Hang Tuah dipengaruhi oleh unsur-unsur Jawa Hindu yang bersifat sastra Panji mirip hikayat Seri Rama. Seterusnya, saya akan menyentuh pula pandangan beliau terhadap masyarakat. Winstedt mengemukakan pandangan beliau dan memfokuskan terhadap masyarakat Melayu. Beliau berpendapat bahawa pendidikan masyarakat Melayu tidak patut dibawa pergi ke peringkat yang tinggi. Hal ini dikatakan demikian kerana masyarakat Melayu hanya bekerja sebagai petani dan buruh kasar. Akibatnya, pendidikan masyarakat Melayu pada ketika itu dianggap rendah dan ketinggalan zaman. Seterusnya, berdasarkan laporan Lehman yang dihasilkan oleh R.O. Winstedt bertujuan untuk merendahkan pendidikan masyarakat Melayu, iaitu pendidikan berdasarkan kemahiran vocational sahaja bagi mereka untuk meneruskan hidup, sekaligus dengan menjadikan masyarakat Melayu ini sebagai petani atau tenaga buruh kasar. Senario tersebut diwujudkan kerana ingin meningkatkan ekonomi negara barat dengan menggunakan hasil bumi daripada tanah Melayu ini untuk diekspor dan diimport, sekaligus mendatangkan hasil yang lumayan untuk disalurkan kepada kemajuan ekonomi barat. Setelah mengetahui mengenai biodata R.O. Winstedt, sudah pasti anda ingin mengetahui mengenai corak penulisan yang telah diketengahkan oleh R.O. Winstedt ini. Baiklah, yang pertama, corak penulisan yang diketengahkan oleh R.O. Winstedt mengenai pandangan terhadap pensejarahan Malaysia. R.O. Winstedt telah mengulas karya hikayat Hang Tuah yang merupakan antara karya yang mengetengahkan mengenai perjuangan seorang pahlawan di tanah Melayu yang lebih khusus iaitu di Melaka. Kisah yang melibatkan keadaan negeri Melaka memberi gambaran terhadap pensejarahan yang berlaku di Malaysia. Hal ini dibuktikan melalui kewujudan sultan, pembesar, laksamana, bendahari dan pelbagai lagi. Hang Tuah merupakan
entiti laksamana yang sering diketengahkan oleh masyarakat Melayu. Melalui penulisan R.O. Winstead ini, beliau telah mengemukakan sebuah penulisan yang berbentuk Eurocentrik, iaitu bersifat berat sebelah kepada pentadbiran kolonial, atau lebih juga bersifat berat sebelah kepada pihak Eropah, dan ingin menggambarkan bahawa pihak Eropah lebih agung daripada masyarakat Melayu. Perkara ini dibuktikan melalui hujah beliau yang menolak kewujudan Hang Tuah sebagai Laksamana Melaka kerana wujudnya pengaruh sastra Panji, iaitu pengaruh daripada penulisan epik Jawa, iaitu lebih kepada karya yang bersifat mitos semata-mata dan dongeng. Penyataan ini telah dinyatakan oleh Mustafa dan Hamzah pada tahun 2016. Winstead juga telah mengetengahkan mengenai penulisan sejarah Melayu, iaitu Sulalatus Salatin, yang dianggap sebagai karya yang telah mengalami asimilasi unsur-unsur dongeng kerana perbezaan salinan dalam naskah sejarah Melayu ini. Kenyataan ini telah dihuraikan oleh Winstead pada tahun 1969 melalui karyanya yang bertajuk A History of Classical Malay Literature. Melalui buku ini, kebanyakannya R.O. Winstead menekankan mengenai keindahan bahasa, iaitu yang wujud di tanah Melayu. Buku ini telah saya tunjukkan di dalam slide ini. Kita beralih pula kepada isi kedua mengenai corak penulisan R.O. Winstead berdasarkan pensejarahan Malaysia, iaitu Undang-Undang di Tanah Melayu. Beberapa kajian melibatkan undang-undang yang wujud di Tanah Melayu telah dijalankan oleh R.O. Winstead, iaitu seperti Undang-Undang Kedah pada tahun 1928, Hukum Kanun Pahang pada tahun 1948, Undang-Undang Minangkabau dari Perak pada tahun 1953 dan sebagainya. Kenyataan ini telah dihuraikan di dalam buku Pensejarahan Malaysia karya Mustafa dan Hamzah pada tahun 2016. Manuskrip mengenai Undang-Undang Kedah telah diterbitkan Winstead pada tahun 1928 sebagai panduan kepada masyarakat tempatan untuk mengikuti kaedah undang-undang yang telah diperkenalkan oleh Barat. Kenyataan ini telah dinyatakan oleh Sari pada tahun 2008. Penubuhan undang-undang baharu ini merupakan sebuah paksaan yang jelas oleh pihak British dalam mengikuti aturannya yang memerintah di tanah Melayu kita. Hal ini dibuktikan melalui karya Winstead yang berjudul A History of Perak telah mengetengahkan bahawa terdapat banyak kekurangan yang wujud di tanah Melayu. Sekiranya perkara ini ingin dibaiki masyarakat Melayu, masyarakat perlulah akur kepada setiap perintah British dan menganggap sebagai British merupakan penyelamat bagi orang Melayu. Kenyataan ini telah dihuraikan oleh Winstead pada tahun 1934 melalui bukunya iaitu A History of Perak yang ditunjukkan melalui rajah ini. Perkara ini merupakan bukti yang kukuh bahawasanya Winstead mempunyai corak penulisan yang mengangkat martabat penjajahan kolonial di tanah Melayu kita ini. Saya akan meneruskan lagi dengan pandangan terhadap nasionalisme Melayu. Winstead tidak begitu setuju dengan usaha DUSEK, Pengetua Maktab Perguruan Sultan Idris MPSI yang menubuhkan Jabatan Karang Mengarang. DUSEK dan Winstead dilantik sebagai penasihat di Jabatan Karang Mengarang. Jabatan tersebut bertujuan untuk menggalakkan kegiatan pemikiran dan penulisan dalam kalangan pensyarah dan pelajar. Beliau berpendapat bahawa tindakan DUSEK hanya akan menyemarakkan nasionalisme Melayu.
Keadaan ini amat berbahaya selaras dengan pergerakan anti penjajahan pada waktu itu. Walau bagaimanapun, Winstead tidak berusaha menggunakan pengaruhnya untuk menutup jabatan tersebut. Jabatan ini terus wujud hingga ke tahun 1941. Winstead memperkecilkan sumbangan Islam dalam kehidupan masyarakat Melayu di tanah Melayu dan dibuktikan di dalam karyanya iaitu The Malays, A Cultural History. Hal ini menyebabkan berlakunya penentangan masyarakat Melayu dengan menggunakan falsafah fungsionalisme sebagai salah satu alat penjajahan di tanah Melayu. Falsafah fungsionalisme memberi huraian mengenai organisasi sosial dan menerangkan bagaimana sesuatu organisasi dikekalkan. Hal ini demikian kerana beliau sedar bahawa agama Islam adalah suatu aspek yang penting dalam kebudayaan masyarakat Melayu dan sebarang penghinaan terhadap agama tersebut menyebabkan penentangan daripada masyarakat Melayu. Tokoh penulis barat di tanah Melayu dan seterusnya iaitu R.J. Wilkinson. Richard James Wilkinson lahir pada tanggal 29 Mei 1867 di Salonika, Yunani. Beliau merupakan seorang pegawai kolonial, cendekiawan dan sejarawan British di tanah Melayu. Beliau pernah menjawat jawatan sebagai pengarah pelajaran di Pulau Pinang, Ketua Jemaah Nazir Sekolah Negeri-Negeri Selat, Presiden British di Negeri Sembilan dan jawatan terakhir di Tanah Melayu sebagai Setiausaha Kolonial bagi Negeri-Negeri Selat sebelum menjadi Gubernur British di Sierra Leone pada tahun 1916. Sumbangan R.J. Wilkinson. Beliau merintis penubuhan Maktab Perguruan Melaka pada tahun 1900 dan Maktab Perguruan Sultan Idris di Tanjung Maling pada tahun 1922. Beliau banyak membantu kepada pensejarahan Malaysia melalui pelaksanaan kajian dan penulisan. Penulisan beliau yang pernah diterbitkan iaitu A Vocabulary of Central Sakai pada tahun 1915 yang berkaitan dengan dialek suku Sakai. Yang kedua, The Acehness pada tahun 1906 yang berkaitan dengan Aceh. Yang seterusnya, A History of Perak pada tahun 1908, A History of Peninsula Malays pada tahun 1920 iaitu bab berkenaan Perak dan Selangor. Seterusnya, penulisan tentang Undang-Undang 99 Perak dalam Papers on Malay Subject dan membantu penerbitan Kisah Pelayaran Abdullah pada tahun 1907. Wilkinson juga banyak memberikan pandangan dan pendapat beliau terhadap pensejarahan di Malaysia dan dapat diteliti sehingga kini. Pertama, pandangan terhadap pensejarahan Malaysia. Kajian terhadap Undang-Undang Kesultanan Melayu sudah menarik minat ramai pegawai Inggeris sejak abad ke-18 lagi dalam usaha mereka mendekati dan seterusnya memerintah masyarakat Melayu. Banyak manuskrip undang-undang telah mereka kumpulkan dan banyak penulisan telah mereka terbitkan daripada koleksi manuskrip itu. Wilkinson menyatakan bahawa pensejarahan Malaysia adalah lebih kepada meneliti undang-undang adat Melayu. Pensejarahan Malaysia tidak sepatutnya terpengaruh dengan maksud ikut dalam undang-undang moden Inggeris yang telah melalui proses legislatif iaitu perundangan. Sebaliknya, undang-undang Melayu lebih bercorak ikhtisar iaitu adat resam. Corak penulisan yang bersifat geosentrik ini banyak terkandung dalam hasil penulisannya.
penulisan geosentrik adalah berdasarkan kepada sumber mengenai aktiviti-aktiviti pihak barat yang mudah diperoleh sebagai rujukan. Ia juga bersifat topikal, iaitu menyentuh tempat-tempat atau kawasan-kawasan tertentu yang berkepentingan kepada kerajaan kolonial. Beliau telah menolak Undang-Undang Melayu seperti Undang-Undang 99 Perak dan sebagainya sebagai sebuah undang-undang lengkap seperti legal code dalam perundangan barat. Misalnya, Wilkinson mengkaji Undang-Undang Adat Berpatih dan Adat Temerung. Hal ini dibuktikan melalui penulisannya dalam buku Papers on Malay Subjects Law Part 1 and 2 yang melakukan kaedah pembahagian adat Temenggung dan adat Berpatih. Adat Berpatih menjadi lumrah digunakan oleh para sarjana sebagai suatu cara umum bagi membezakan kedua-dua kumpulan adat tersebut tanpa memikirkan asas kewujudannya. Buku Readings in Malay Adat Law mengandungi cetakan semula tulisan-tulisan daripada Wilkinson, Whitfield, Logan, Taylor, Maxwell dan lain-lain. Hal ini memberi gambaran bagaimana kajian manuskrip undang-undang di kalangan pegawai dan sarjana Inggeris masa lalu masih menjadi sumber yang relevan sehingga kini. Seterusnya kita pergi kepada pandangan R.O. Wilkinson dalam memberikan pandangan dan pendapat beliau terhadap persejarahan di Malaysia, iaitu politik Perak. Seperti yang kita tahu, Pertabalan Raja Ismail sebagai Sultan Perak yang ke-26 telah diadakan pada tahun 1871 bagi menggantikan Almarhum Paduka Seri Sultan Ali Al-Muqammar Wilayah Shah. Pertabalan Raja Bendahara Ismail telah menambahkan lagi sengketa perebutan kuasa dalam pemerintahan kerajaan negeri Perak. Kenapa? Kerana Raja Bendahara Ismail bukanlah waris sebenar pemerintahan negeri Perak, tetapi sebaliknya ialah Raja Muda Abdullah. Oleh kerana kegagalan baginda hadir di upacara pemakaman jenazah Sultan Ali, maka Raja Bendahara Ismail yang hadir di upacara itu telah ditabalkan menjadi Sultan. Peristiwa ini telah menimbulkan rasa tidak puas hati di kalangan pengikut-pengikut Raja Abdullah dan lain-lain pembesar negeri itu. Oleh itu, dalam politik Perak ini, Wilkinson telah berpendapat bahawa Raja Ismail atau hanya ditulis sebagai Ismail sebagai pemerintahan Perak yang sah dalam krisis perebutan tahta di Perak, manakala Raja Abdullah hanyalah seorang pewaris. Di sini kita boleh lihat bahawa Wilkinson bersetuju dengan tindakan pelantikan Raja Ismail. Beliau juga menolak permintaan Raja Abdullah yang memohon pas senjata untuk baginda dan orang-orang baginda daripada Lieutenant Governor. Pandangan R.J. Wilkinson yang dilakarkan dalam bukunya yang bertajuk A History of Perak tahun 1908 telah menunjukkan motif utama penulisan kolonial tersebut. Wilkinson seolah-olah memperkecilkan peristiwa, peranan dan tokoh-tokoh tempatan dengan sindiran Raja Abdullah memanaskan keadaan dengan memohon pas senjata dalam persengketaan ini, dan Wilkinson menolak perkara tersebut. Seterusnya kita pergi kepada pandangan Wilkinson mengenai Perang Larut pula. Larut ialah daerah yang terpencil. Ia tidak mempunyai ketua daerah, hanya seorang pemimpin bernama Panglima Bukit Gantang. Pada tahun 1848, Biji Timah dijumpai di Larut. Jadi Long Jaafar selaku seorang pemimpin kecil berketurunan Panglima Bukit Gantang telah menguruskan sendiri perusahaan Biji Timah. Untuk menguruskan rombong biji timah yang besar itu, maka Long Jaafar telah mengambil orang-orang Cina untuk bekerja sebagai buruh. Dengan adanya pembukaan lombong biji timah dan galakan dari Long Jaafar, ramai orang Cina dari Pulau Pinang telah datang ke Larut. Kehadiran mereka menyebabkan munculnya kongsi gelap Cina. Bulan kongsi gelap yang ada adalah Gehing dan Haisai dalam Perang Larut itu, dan mereka telah bertelagah walaupun kedua-duanya berasal dari tanah besar Cina, akan tetapi membawa budaya kongsi itu, iaitu budaya nak menjaga antara adik-beradik. Namun mereka ni tidak ngam antara satu sama lain kerana adanya perbezaan bahasa.
satu puak sokong puak A, satu puak sokong puak B. Jadi, benda inilah kawasan perombongan menjadi rosak dan mengalami kerugian yang besar. Oleh kerana peristiwa tersebut, R.O. Wilkinson juga telah memberikan pandangan terhadap perang larut yang berlaku di dalam penulisannya. Beliau berpendapat bahawa betapa sukarnya untuk menentukan punca sebenar kepada persengketaan Gehin dan Haisan di Larut kerana perang larut ini berpanjangan sehinggakan ada 3 peringkat: perang larut pertama, kedua dan juga ketiga. Perang larut ini telah menjejaskan kegiatan perlombongan biji timah dan perdagangan timah dengan negeri-negeri selat. Keadaan ini telah mendorong British campur tangan bagi menyelesaikan kekacauan yang telah berlaku. Oleh itu, dalam penulisan Wilkinson berpendapat bahawa pentadbiran British di Pulau Pinang berada dalam dilema kerana walaupun golongan Haisan mempunyai jumlah ahli yang kurang berbanding Gehin di Pulau Pinang, akan tetapi kebanyakan pedagang-pedagang kaya, pembuat dan pengedar senjata dan peluru di Pulau Pinang dikuasai oleh golongan Haisan itu sendiri. Pandangan tentang perang larut oleh R.J. Wilkinson ini telah ditulis juga dalam bukunya yang bertajuk A History of Perak 1908. Penulisan beliau mengenai perang larut ini menunjukkan bahawa mereka mewakili golongan bangsa yang tinggi sosial budaya atau tamadunnya kepada bangsa mereka kuasai. Dengan cara apa? Dengan menampilkan imej sebagai bangsa penyelamat, berperi kemanusiaan, berkuasa dan juga beribawa. Walhal itu semuanya adalah motif utama penulisan kolonial yang sebenarnya. Kerana disebabkan perang larut ini, British berjaya menghantar presiden untuk menjadi penasihat kepada Sultan Perak. Bagi menggurau segala maklumat yang telah dibentangkan dalam pembentangan pada kali ini, dapatlah disimpulkan bahawa kami telah menjawab perbincangan mengenai corak persejarahan Malaysia dari perspektif penulisan kolonial oleh tokoh penulis barat di Malaysia iaitu R.O. Winston dan R.J. Wilkinson. Sejarawan seperti mereka akan menghasilkan penulisannya selepas mereka mengkaji dan menyelidik tentang zaman, masyarakat dan peristiwa yang telah berlaku, serta mereka juga mengkaji mengikut bidang kepakarannya seperti bidang politik, ekonomi dan sosial. Kekurangan penulisan tempatan dapat ditampung dengan penulisan kolonial, biarpun terdapat corak penulisan kolonial seperti unsur bias dan stigma penulisan tersebut. Seterusnya, kajian mendalam terhadap beberapa aspek penulisan perlulah diteruskan dengan sokongan sumber-sumber lain bagi mengukuhkan salah-silah persejarahan di Malaysia. Dan yang terakhir, sejauh mana kebolehpercayaan penulisan kolonial adalah kerana adanya fakta. Kerana persejarahan barat lebih berfokus dan bersepadu kepada fakta sejarah dan pembuktian yang dikemukakan. Jadi setakat itu sahaja pembentangan daripada kami. Sekiranya ada kesilapan daripada pihak kami, saya mewakili semua memohon 1000 kemaafan. Akhirul kalam, yang baik datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datangnya dari kehilafan diri kami sendiri. Sekian, terima kasih.